Tuan-puan sakit gigi tahan berapa hari? Kalau sakit gigi. Hari pertama husnuzan lagi kan, sakit gigi kan? Tak apalah. Allah nak ampun dosa. Hari ketiga husnuzan lagi kan? Hari kelima dah mula marah dah dalam rumah tu. Siapa duduk bising dalam rumah siaplah. Tak nampak kau orang sakit gigi ni? Agak-agak tahan tak? 2 minggu sakit gigi, sebulan sakit gigi, Masya Allah. Apa yang kita nak jaga bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh terus bersangka baik dengan Allah, yakin segala yang baik dengan Allah, Allah amat dekat, amat redha dengan hamba-hamba yang seperti ini. Kita tengok Nabi SAW pergi Taif kan, kena halau, kena hambat, kena baling dengan batu, dengan kayu sampai berdarah tuan-puan sekalian. Cuba tuan-puan sambut ustazah macam tu kat Gua Cempedak ni. Taubat laun takkan datang lagi kat Gua Cempedak. Siap viral lagi, ustazah akan viral kan. Yang punya jahat ustazah juga. Ustazah akan viralkan muka siapa yang baling ustazah dengan batu. Siapa yang baling ustazah hayun dengan kayu, ustazah akan viralkan muka dia. Ustazah akan bawa dia kat mahkamah, saman dia. Habis macam-macam ustazah akan buat. Cakap ustazah ni. Panggil ustazah, tapi bila marah tuan-puan, habis segala benda kita buat. Apa Nabi buat? Apa yang Nabi SAW buat pada orang yang campak batu, pukul, letak hayun kayu segala macam sampai berdarah. Dahi Nabi, pipi Nabi, darah tu banyak tak banyak mengalir sampai penuh sepatu Nabi SAW, tuan-tuan. Gila ke apa penduduk Taif masa tu? Dia buat pada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa Nabi buat tuan-puan? Apakah Nabi marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, dahlah kamu suruh aku menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Boleh pula kamu ciptakan ujian seperti ini, kamu buat pula hati orang tu semua sumpah seranah tak suka dengan aku. Apakah Nabi berkata demikian dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla, sama sekali tidak. Sebaliknya apa yang Nabi katakan? Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, Allahumma illam takun ghadabun alayya fala ubali. Tak apalah ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku, asal engkau tidak marah kepada aku, asal engkau redha kepada aku, fala ubali, aku tak kisah yang lain-lain yang berlaku kepada aku. Kan senang ya tuan-puan kita nak cakap lagu tu. Tak apa ya Allah, aku ni engkau uji susah nak dapat duit, yuran sekolah anak tertunggak ya Allah. Tapi tak apalah ya Allah, asal engkau tak marah dekat aku, asal engkau redha ke aku tak kisah ya Allah. Senang ke nak cakap lagu tu? Ya Allah, aku ni diuji dengan masalah rumah tangga, semua benda tak kena je aku buat. Dulu bercerai dah sekali, rujuk balik, bercerai lagi, ni kali kedua dah ya Allah. Kau bercerai lagi, habis dah lah. Tapi ujung kita kata apa? Tapi ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku, asal engkau redha kepada aku, fala ubali, aku tak kisah ujian ni ya Allah. Benda ni tuan-puan tidak mudah kita sebut dan kita ungkap kecuali hati kita bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf diuji tuan-puan, ya Allah, ada abang, tapi abang tak boleh percaya. Kan main depan ayah cakap, iyalah abah, kita nak bawa adik ni pergi main-main lah ni, nak seronok-seronok. Kita bawa adik ni bah ya. Abah ni pun kata bawa elok-elok, jaga elok-elok. Semua manis muka, penipu semua. Manis muka. Padahal dalam hati tuan-puan, dendam, benci, cemburu, dengki dengan adik ni. Apa mereka buat? Mereka campak. Dalam perigi buta tuan-puan. Budak kecil macam mana nak keluar tuan-puan? Kanak-kanak nak keluar daripada perigi buta, duk jeritlah abang, abang, abang long, abang lang, abang ngah. Seorang tak mari.
Tinggal adik kat perigi buta. Bukan tinggal sehari tuan-puan. Tinggal sampai tak tahu khabar. Kurang lebih 40 tahun. Sakit tak hati kita kalau kita kena lagu tu? Oi, Masya Allah. Dahsyatnya ujian. Bila tinggal dalam perigi buta tu tuan-puan, makna kata apa? Tak jumpa dah dengan Abah. Rindunya ke Abah. Abah mana Abah? Abang-abang ni buat saya Abah. Mana Abah? Nak call macam mana tuan-puan? Tak ada handphone pun bawa masa tu. Masya Allah. Kecuali apa dia? Jaga hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa yang berlaku di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba jumpa pula Dek Lanun. Ya, orang yang bukan kata lanun lah, orang dalam perjalanan tuan-puan, tapi hati dia pun tak baik juga. Nampak budak dalam tu, kita bawa keluar, kita jangan cakap dengan geng-geng kita yang lain, kita diam-diam bawa budak ni sampai Mesir. Jauh tu tuan-puan, daripada Syam nak pergi ke Mesir tu jauh. Bawa sana, kita jual dia. Jual pula tuan-puan, nak cepat untung, nak cepat je jual harga bakhsin. Bakhsin ni makna apa? Jual murah je lah, lelong je lah budak ni. Lelong je. Padahal tu Nabi Yusuf, dia tak tahu ke nilai Nabi Yusuf AS. Ambil Nabi Yusuf, bawa pergi istana, ada orang beli. Timbul pula cerita lain, bila menjadi remaja, handsome telajak pula. Dah isteri kepada Al-Aziz, nak pula kepada, tergoda dengan Nabi Yusuf dan menggoda Nabi Yusuf AS. Pendek cerita, lepas tu sumbat pula dalam penjara. Dahlah tak boleh jumpa dengan Abah. Dahlah telah pun dibuat apa ni, dizalimi oleh adik-beradik dia. Disumbat dalam penjara, difitnah, macam-macam. Tapi tengok apa yang Nabi Yusuf sebut ketika mana bertemu dengan ayahandanya semula selepas puluhan tahun. Pertama, Nabi Yusuf tidak menyalahkan adik-beradiknya secara langsung. Nabi Yusuf bahkan mengatakan semua ini berlaku kerja syaitan. Syaitan yang menumbuhkan rasa permusuhan, kebencian, dengki dalam hati kita. Kan lain kan tuan-puan, bila orang kata tak apalah, kerja setan belaka tu, kita istighfarlah pada Allah. Rasa terpujuk tak hati kita tuan-puan? Kita pergi minta maaf kat suami kita lah, contohnya kan, bang, maaflah bang, semalam saya jerekah abang. Ya, saya jerit kat abang, maaflah bang. Suami kata, berapa kali dah buat lagu ni? Itulah, tak terkira dah lah, dalam sebulan mungkin ada 25 kali. Tiba-tiba suami kita kata apa? Tak apalah Timah, semua tu kelalaian akibat kerja syaitan belaka. Agak-agak lembut tak hati kita? Terpujuk tak hati kita? Banding dikata memang keturunan kamu Timah, atuk kamu, mak kamu, bapak kamu, inilah perangai dia. Yang itu tak jadi minta maaf tu tuan-puan. Tarik balik minta maaf. Kita jerkah kali ke-26 pula. Siapa tak marah? Dia memburuk-burukkan keluarga kita kan? Nak bagi tahu baik Nabi Yusuf tuan-puan, bahkan tidak menyalahkan orang. Dan Nabi Yusuf kata apa pada ayah dia? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut dalam setiap ketentuannya, dalam setiap kehendaknya. Ya Allah, lembut tu. Campak dalam perigi, takdir tu lembut. Kena fitnah, takdir itu lembut. Ya, apa lagi? Sumbat dalam penjara, takdir itu lembut. Berpisah dengan keluarga, dengan ayah puluhan tahun, pedih tuan-puan, ngilu. Tapi Nabi Yusuf kata apa? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut dengan apa yang dia kehendaki.
wa huwal alimul khabir. Dialah yang maha mengetahui akan segala hikmah yang berlaku. Allahu Akbar. Mulianya hati Nabi Yusuf alaihissalam. Sangka baik dengan Allah. Itu jalan kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan jaga hati kita, tuan-puan. Kita boleh kata sekarang, ya Allah, segala apa yang berlaku dalam hidup aku, sebenarnya kesilapan dan kelemahan tu datang daripada diriku sendiri. Aku yang salah. Tangan kita ni tangan yang berdosa. Lidah kita ni lidah yang berdosa. Kepala kita ni lah kepala yang berdosa. Engkau tak salah ya Allah dalam menetapkan sesuatu ketentuan kepada aku. Bahkan inna rabbi latiful lima yasha. Nanti tuan-puan akan rasa bila salat, bila zikir, akan rasa Masya Allah, tenang, nikmat sangat. Kenapa? Hati kita betul dengan Allah Subhanahu wa taala, bersih dengan Allah. Tapi banyak ibadah pun tuan-puan, nampak macam solat, puasa banyak, tapi hatinya tak bagus dengan Allah. Rasa dia mulia, rasa dia hebat, rasa orang lain tu entah apa-apa, rasa dia layak untuk syurga yang tertinggi. Tengoklah puasa aku setara mana, tengoklah qiyamul lail aku macam mana. Lalu dia merasakan dia sentiasa patutnya diangkat dalam hidup dia. Bila Allah uji dia, dijatuhkan dia, diuji dengan kesusahan, oh dia rasa dia tak layak untuk kesusahan tu. Aku kan orang baik, kenapa bagi aku susah? Maknanya hati dia tak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mendekatkan tuan-puan sekalian. Bahkan boleh jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang